Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan mengupas dan membentangkan sebuah tajuk yang amat dekat dengan gaya hidup masyarakat masa kini, iaitu etika dalam budaya media sosial. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Nadia akan menerangkan tentang slide pengenalan. Pada masa kini, media sosial memainkan peranan besar dalam kehidupan seharian masyarakat. Ramai orang menggunakan platform seperti Instagram, TikTok dan YouTube setiap hari untuk mendapatkan hiburan, maklumat, malah cadangan sebelum membuat keputusan. Disebabkan itu, influencer mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap para pengikut mereka. Ramai pengikut mempercayai pendapat dan cadangan yang diberikan oleh influencer, sama ada dalam aspek pembelian produk, standard kecantikan ataupun pilihan gaya hidup. Namun begitu, terdapat juga beberapa isu semasa yang berkaitan dengan influencer pada hari ini. Antaranya ialah promosi produk penipuan, gaya hidup palsu yang memberi tekanan kepada masyarakat, promosi perjudian serta iklan yang mengelirukan pengguna. Oleh itu, persoalan utama yang akan dibincangkan dalam pembentangan ini ialah patutkah influencer bertanggungjawab secara moral atas tindakan mereka dalam talian. Etika merujuk kepada prinsip moral yang membantu kita menentukan sama ada sesuatu tindakan itu betul ataupun salah. Dalam kehidupan seharian, etika penting kerana ia memimpin seseorang untuk bertindak secara jujur, bertanggungjawab dan menghormati orang lain dalam setiap keadaan. Dalam konteks media sosial pula, etika menjadi semakin penting kerana apa sahaja yang dikongsi boleh memberi kesan kepada ramai orang dengan sangat cepat. Sebagai contoh, penyebaran maklumat palsu, penggunaan bahasa kasar ataupun kandungan yang tidak sesuai boleh memberi pengaruh negatif kepada masyarakat. Selain itu, influencer juga perlu mengamalkan etika yang baik kerana mereka mempunyai pengaruh yang besar terhadap followers mereka. Ramai pengguna media sosial, terutamanya golongan remaja, mudah terpengaruh dengan tindakan, gaya hidup dan pendapat influencer. Isu yang pertama ialah influencer yang mempromosikan scam ataupun produk yang tidak selamat kepada pengguna. Pada masa sekarang, ada sesetengah influencer yang sanggup membuat promosi tanpa menyimak terlebih dahulu sama ada produk tersebut selamat digunakan ataupun tidak. Sebagai contoh, terdapat produk kesihatan ataupun skincare yang dijual secara dalam talian tetapi sebenarnya tidak mempunyai kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Walaupun begitu, ramai followers masih percaya kerana produk tersebut dipromosikan oleh influencer yang mereka minat dan ikut di media sosial. Jadi, perkara ini boleh menyebabkan pengguna mengalami kerugian wang dan juga risiko kesihatan seperti alahan kulit atau kesan sampingan berbahaya. Oleh itu, influencer sepatutnya lebih bertanggungjawab dan memastikan produk yang dipromosikan benar bersamaan sebelum dikongsi kepada followers mereka. Isu yang seterusnya adalah isu gaya hidup palsu atau fake lifestyle. Maksud gaya hidup palsu adalah memaparkan kehidupan yang tidak mencerminkan realiti sebenar, menunjukkan kemewahan, kebahagiaan atau kejayaan secara berlebihan. Ramai pengguna media sosial hanya berkongsi bahagian terbaik kehidupan mereka seperti bercuti mewah, barangan mahal atau hubungan yang kelihatan sempurna. Hakikatnya, sebahagian kandungan tersebut mungkin ditaja, dipinjam atau diedit untuk mendapatkan perhatian. Faktor-faktor berlakunya gaya hidup palsu adalah keinginan mendapatkan perhatian seperti likes dan followers, tekanan sosial untuk kelihatan berjaya, budaya influencer dan trend viral, dan juga monetisasi kandungan media sosial. Algoritma media sosial memberi ganjaran kepada kandungan yang menarik perhatian. Ini menyebabkan pengguna terdorong mencipta imej yang lebih hebat daripada realiti sebenar demi populariti.
Kesan negatif bagi gaya hidup palsu pula menimbulkan perasaan rendah diri dalam kalangan masyarakat, tekanan mental dan perbandingan sosial, mendorong gaya hidup materialistik dan kehilangan nilai kejujuran dan integriti. Apabila individu sering membandingkan kehidupan sebenar mereka dengan gambaran palsu di media sosial, mereka mudah mengalami stres, anxiety dan rasa tidak cukup baik. Isu seterusnya adalah promosi perjudian di media sosial. Maksud promosi perjudian adalah iklan atau kandungan yang menggalakkan aktiviti perjudian secara langsung atau tersirat. Biasanya dipromosikan melalui influencer atau akaun hiburan. Sesetengah pihak menggunakan media sosial untuk mempromosikan laman perjudian atas talian dengan janji keuntungan cepat dan mudah tanpa menjelaskan risiko yang sebenar. Seterusnya adalah faktor penyebaran promosi perjudian. Yang pertama adalah keuntungan kewangan tertinggi kepada promotor, pengaruh influencer terhadap pengikut, kurangnya kesedaran risiko perjudian, penguatkuasaan undang-undang digital yang mencabar, strategi pemasaran yang menyamar sebagai hiburan. Apabila individu terkenal mempromosikan perjudian, pengikut mereka cenderung mempercayai bahawa aktiviti tersebut selamat dan menguntungkan, walaupun hakikatnya boleh membawa kerugian besar. Kesan sosial promosi perjudian adalah masalah kewangan individu dan keluarga, ketagihan perjudian, peningkatan jenayah kewangan dan keruntuhan institusi keluarga. Perjudian bukan sekadar hiburan tetapi boleh menjadi masalah sosial serius apabila individu kehilangan kawalan terhadap kewangan dan emosi mereka. Diasaskan oleh Jeremy Bentham and John Stuart Mill, menilai moral berdasarkan akibat atau hasil tindakan. Prinsip utama dia adalah the greatest happiness principle. Sesuatu yang tindakan dianggap bermoral jika ia membawa kebahagiaan atau manfaat terbesar kepada majoriti masyarakat. Memberi hiburan dan inspirasi kepada sesetengah pengguna, tetapi menyebabkan tekanan mental, iri hati dan standard hidup tidak realistik. Kesimpulan utilitarian. Jika lebih ramai masyarakat mengalami kesan negatif berbanding positif, maka gaya hidup palsu dianggap tidak beretika menurut utilitarianism. Analisis untuk utilitarianism dan promosi perjudian. Memberi keuntungan kepada masyarakat and influencer, namun menyebabkan ketagihan, kerugian kewangan dan masalah sosial. Kesimpulan maksud deontologi diasaskan oleh Immanuel Kant. Moral ditentukan oleh niat dan kewajipan, bukan kehasil. Prinsip utama dia adalah categorical imperative. Huraian dia, menurut deontologi, sesuatu tindakan tetap salah walaupun membawa keuntungan jika ia melanggarkan prinsip moral seperti kejujuran dan tanggungjawab. Mempamerkan kehidupan tidak benar, melanggarkan nilai kejujuran, menggunakan manipulasi imej untuk pengaruh sosial. Kesimpulan deontologi itu, gaya hidup palsu adalah tidak beretika kerana ia melibatkan unsur penipuan walaupun memberi hiburan kepada orang ramai. So, deontologi and promosi perjudian analisis dia, influencer mempunyai tanggungjawab moral kepada pengikut, menggalakkan aktiviti berisiko demi keuntungan, melanggar kewajipan moral. Kesimpulan dia, promosi perjudian dianggap salah kerana individu tidak sepatutnya memperalatkan orang lain sebagai alat. Etika Islam ialah prinsip moral dari Al-Quran dan Sunnah yang mengatur hubungan kita dengan Tuhan, manusia dan diri sendiri. Nilai utamanya adalah jujur, adil, amanah, sabar dan rendah hati. Tujuannya untuk menyucikan jiwa dan mendekatkan diri kepada Allah. Ia menggabungkan ibadah dan kehidupan harian serta menjadi panduan dalam perniagaan, perubatan, keluarga dan alam sekitar. Setiap tindakan dinilai berdasarkan niat dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Selain itu, etika Islam turut menekankan prinsip tabayun, larangan memudaratkan orang lain,
dan konsep kepimpinan rakyat, di mana setiap individu bertanggungjawab terhadap mereka yang dipengaruhinya. Justru, dalam konteks masyarakat digital moden, etika Islam bukan sahaja relevan bahkan menjadi garis panduan kritikal bagi menangani isu seperti penipuan, promosi haram dan gaya hidup tidak tulen di media sosial. Cara kesimpulannya, untuk menjawab soalan utama dalam perbincangan ini, adakah influencer perlu bertanggungjawab secara moral? Jawapannya, ya. Kerana influencer mempunyai pengaruh besar dan dipercayai oleh pengikut, maka mereka patut bertanggungjawab secara moral atas tindakan dalam talian. Isu seperti penipuan, gaya hidup palsu dan promosi perjudian menunjukkan keperluan kepada accountability. Justru, influencer perlu mengamalkan etika Islam, jujur, amanah, adil dan bertanggungjawab di dunia dan akhirat. Barulah media sosial pada zaman kini menjadi ruang manfaat dan bukan lagi mudarat. Sekian, terima kasih.